Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, seterusnya yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Seberang Bukit Tumbuh, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak ke hadratillah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita sekali lagi diizinkan Allah berkumpul pada malam ini di Kampung Seberang Bukit Tumbuh dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini menarik rahmah dan barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal saleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, insya-Allah memberi keuntungan dan kebaikan bagi hidup kita di dunia, dan kita harapkan sangat menjadi modal kemenangan bagi kita semua pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam. Selebihnya selepas mengumumkan pungutan derma kita akan jawab persoalan yang telah diajukan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin aw kama qala rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak akan diterima sembahyang dengan tiadaan bersuci, dan tidak juga sedekah daripada harta ghulul. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau yang terkenal Al-Musannaf, yang sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh hampir 10 orang atau lebih ulama hadis, termasuk Imam Bukhari dan Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cuma saja saya ambil dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah kerana orang awam yang duduk faham Bukhari Muslim saja boleh pakai. Dia silap lah. Bila kata riwayat apa benda Dailami, dia kata tak boleh pakai. Pasal apa? Dia sudah faham hadis yang sahih Bukhari Muslim saja. Sedangkan ada lebih kurang 28 orang ulama hadis yang memuatkan hadis-hadis di dalam kitab-kitab mereka dengan nama sahih, dengan nama sunan, dengan nama musnad dan seumpamanya. Baik. Apakah makna hadis? Hadis ini dalam kitab-kitab mustalah dibuat ta'rif. Antara ta'rif definisinya ialah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw naqtin aw takrir. Hadis ini segala yang disandarkan kepada Nabi, sama ada ucapannya, perbuatannya, atau sifatnya, atau kebenarannya, itu panggil hadis. Jadi kalau kita bercakap, walaupun pada lugah orang panggil hadis, tapi pada istilah bukan hadis. Hadis-hadis ini hadaslah perkataan. Ataupun maknanya kejadian yang berlaku daripada Nabi. Jadi kedudukan hadis ini nombor 2 selepas Quran. Nombor 1 kalamullah, nombor 2 kalamu Rasulullah. Kena ingat lagu tu. Maknanya kalau ada 1000 orang pakar dalam satu bidang berkata lain dan hadisnya lain, maka didulukan hadis. Dengan syarat hadis itu sahih lah. Sebab tu kaedah kita, kalamun Nabi muqaddamun ala kalam jami'in nas. Sabda Nabi mesti kita dulukan daripada perkataan seluruh manusia pada alam ini. Yang jadi masalah kita sekarang bukan dengan seluruh manusia. Perkataan kawan kita lain, Nabi kata lain, ikut orang kawan. Nampak tak? Tahu dah Nabi kata tak boleh, tapi ada orang kata boleh. Dah apa dia? Ni kawan aku Facebook. Ini masalah. Kenapa? Kerana mereka jahil. Tak tahu. Tak tahu. Jahil ini bukan kata jahil dengan agama, jahil naik bisikal, faham lagi? Nunginya. Ni tengok tok ki dia tinggal motosikal, nak kunci dia anda.
Cucu terus start kali masuk gian nambung. Nah, kenapa dia jahil dengan motosikal? Nah, lukalah dia, luka situ, luka sini, patah hidung. Tapi jahil dengan syariat Allah. Kena molek dulu, kini dan selamanya duduk dalam neraka. Nah, baik. Apakah kata Nabi yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik ini? Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang banyak ambil hadis daripada Nabi. Dia sahabat ni dia ambil daripada Nabi. Kalau tabi'in dia tak ambil daripada Nabi. Sebab makna tabi'in orang yang tidak sempat dengan Nabi. Itu tabi'in. Dia hanya sempat dengan sahabat Nabi. Dia tak dah Nabi wafat dah. Dia hanya sempat dengan Sayyidina Uthman contohnya. Maka dia darjat dia tabi'in. Orang yang dang dengan Nabi darjatnya sahabat. Man laqiya Rasulullah sallallahu fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Orang yang sempat bertemu dengan Nabi walaupun buta, duduk dalam satu majlis dengan Nabi, pada ketika Nabi masih hidup dan dia beriman dengan Nabi. Orang tu taraf sahabat. Tapi kalau kita berjumpa dengan Nabi dalam mimpi, tak jadi sahabat. Dia kata, mung kena panggil Haji Mak radhiyallahu anhu dah. Buat apa pula? Dia sahabat Nabi dah lah ni. Buat apa? Dia kata jumpa Nabi malam dalam mimpi. Dalam mimpi tak jadi sahabat. Man laqiya Rasulullah fi hayatihi. Faham? Jumpa dengan Nabi ketika Nabi sedang masih hidup. Faham lagi? Walaupun tak cakap, Nabi yang cakap, kita tetek gitu dengar. Faham? Kita sahabat. Anas di antara yang banyak dengar hadis daripada Nabi. Hebatlah orang yang dengar Nabi, tengok Nabi, hafal hadis pula. Orang lain tengok Nabi tu hebat dah. Anas bin Malik hafal 1000 hadis dan meriwayatkan sampai pada kita. Betul tak? Kita tak sahur kalau dengan Nabi-Nabi ni. Kita sahur kalau duduk kat apa? Duduk kat MB, duduk kat YB. Bukan kata bukan nak menafikan kepimpinan, tapi kadang-kadang kita lupa kepimpinan yang paling tinggi. Sebab itulah pakak-pakak simpanlah banyak-banyak buku-buku hadis di rumah kita. Kerana itu adalah ucapan-ucapan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi sallam berkata, la tuqbalu salatun. Tidak akan diterima satu solat. Dalam kitab-kitab syarah mengatakan Allah tidak akan menerima. Cuma dia baca dengan banner majhul, asalnya la yaqbalullah macam dalam Sahih Bukhari. Tapi bila kata la tuqbalu, maksudnya tidak akan diterima, maknanya la yaqbalullah, Allah tidak terima. Orang kampung terima tak ada masalah, Allah tidak terima. Sebab tu kadang-kadang kita dengar tidak sebut Allah tapi disebut diampunkan. Yang beri ampun siapa? Kan tu imam, tu siap Allah. Ada satu hadis Nabi kata, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahuma malam yatafarraqa atau kama qala. Barang siapa daripada orang Islam bertemu, sama ada laki-laki sama laki-laki, pak mak jumpa pak bong, atau puang jumpa puang, Minoh jumpa dengan ketung, lalu kedua-duanya mengholorkan tangan payah tasafahani, jabat gini maksudnya njuk tak njuk tak ada masalah. Letak tangan dia panggil jabat salam tu. Ghufira lahuma, diampunkan bagi keduanya. Asal ghufira itu siapa yang beri ampun? Pada alam ni siapa boleh beri ampun? Allah seorang je. Jadi cukup dengan banner majhul, tak payah dengan banner fa'il. Asalnya banyak ghafarallahu lahuma, Allah memberi ampun bagi kedua. Tak, ghufira pada anda, diampunkan keduanya. Hak salah malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Batu untung mari semayang. Untung. Di antara untungnya bersalam. Baru ni tak boleh salam. Covid 2 tahun bang dia kecek di Natakumang tu. Barang haluh ya tak? Geng satu dunia barang kecek ni bisa. Jangan kurang dia. Tengok tentera Abraham. Bukan burung geda tu hantar. Tairat
ababil, burung cek-cek. Burung cek. Kata dalam kitab-kitab tarikh, kitab lughah, burung tu besar pada burung ciak, kecek pada burung pati sikit. Nah, burung ababil. Nah, habis tentera Abraha. Gajah semua. Nah, lupa-rupanya 2019 Tuhan hantar kecek pada burung ababil. Nah, seperang tak nampak. Nah, kena mikroskop yang khas saja nampak. Kalau mikroskop hak sapi tu tak nampak lagi. Faham lagi? Hak 115 ya tak nampak. Nah, nampak. Aduh. 2 tahun kita pakai topeng, betul tak? Sampai ni buka topeng tengok cermin uduh muka. Kena pakai topeng mula baru comel. Faham lagi? Mana lamanya pakai topeng. Dulu pakai topeng masuk dalam bank kena ikat boleh. Lah ni tak pakai topeng 1000 kena. Baik. Tu. Utungnya mari ke masjid, antaranya fayatasafahani, berjabat salam. Allah ampun dosa. Nak? Dah boleh dah salam. Ke tak boleh lagi? Boleh dah. Salam. Jangan salam dalam semayang dah. Faham lagi? Ada orang kata tak boleh salam lepas semayang, bid'ah. Tak saya ikut orang gitu tu. Faham tak? Ikut orang alim tu orang jahil, jangan ikut bang. Ikut ulama tak ada cakap gitu. Lepas semayang tak boleh salam. Nak? La tuqbalu salatun, tidak akan diterima. Ni tengah semayang, tak apalah semayang, tapi la tuqbalu, tak akan diterima. Nampak? Kita ibadat ni kita nak Tuhan terima. Kalau Tuhan tak terima, lengah saja. Macam semayang puasa lengah saja, semayang lengah saja. Nah, kita kerja di dunia, gaji di akhirat. Kita nak tak gaji tu? Nak Lepas tu Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam, buah-buahnya dipetik di akhirat. Maknanya sini kerja dengan Allah, makan gaji dengan Allah. Dan mana gaji? Akhirat. Tiba-tiba akhirat tak ada gaji. Gaji hak dunia tak boleh bawa dah. Bahan dibining. Gaji dunia hak ni pula pitih kita tu lah, duk kerja sari-sari tu. Apa merah muka-muka macam beruk. Nak nampak tak? Duk ngau panah merah nyala muka nak cari 50 ya. Nak? Bos boleh bekerja 40 tahun, boleh dah 30,000 bos dalam bank. Betul tak? Bukan 30,000 boleh sehari. Turun pagi balik petang. Duduk Bukit Tumbuh tu, kau semi paka. Faham lagi? Duduk apa benda Bukit Tunggal, Pasar Mozek, Sungai Tong. Lik kau celah peting. Seru. Nak cari 60-70 ya. 2-30 tahun kerja boleh 30,000, 40,000 pula bank, betul tak? Tapi bila kita mati apa dia boleh? Anak-anak berani yang nak cara. Faham? Betul tak? Bukan kita marah bini kita, tidak. Hanya nak royak tu gaji dunia. Dah gaji kita ni sekolah sembang, duduk puasa, duduk haji, duduk zakat, duduk semayang. Tiba-tiba la tuqbalu, tidak diterima, tak ada pula gaji akhirat. Orang putih panggil go back yearly, balik awal. Faham lagi? Kita tak mau balik awal gitu, kita nak dapat gaji akhirat. Gaji dunia nya berebut di bini dengan anak kita. Nabi kata malukum lil waris, hartamu ni untuk waris. Harta yang kita sebenar waris tak boleh ambil. Kita mati diikut kita. Bini tak boleh ambil, anak tak boleh ambil, pot dara tak boleh curi. Mana? Nabi kata akhilla ibnu adam salas, yang bersama manusia itu 3 perkara. Pertama maluhu, yang kedua amaluhu, yang ketiga ahluhu. Hartanya, amalannya, anak bininya. Fa amma maluhu yadhabuhu ila qabdi ruhi, maka adapun harta kita berkawan dengan kita sampai kita mati. Bila kita mati dah tak mau kawan kau. Kereta kita Exia, GJBJ, bubuh nama orang lain kau. Takkan pakai nama banyak. Betul tak? Tanah kita mati tukar nama dia. Nama orang hidup pula. Pergi jabat tanah.
Tu harta. Wa amma ahluhu, dan ada pun anak bininya, yashabuhu ilal qabri. Anak bini adik-beradik hanya pergi setakat pergi kubur saja. Pas tanah balik ke tunggu situ? Balik. Ku apa tanah ayah, tanah kita ku sebelah. Neh, pukul 3 tu anak kita nangis lagi. Ku sebelah tanah kita. Pukul 3 petang tu berair lagi mata. Malah sekarang kopak go! Liverpool melawan bola. Faham tak? Dalam 24 jam teruk kita lalu bang. Sorok malah tu. Faham? Betul tak? Tapi bukan sebuah Bukit Tumbuh Bukit Tunggal tu. Dah. Dia gitu. Tu masalah tu cerita dia. Kena betul. Padahal dalam 2 bulan Pukul 11 tadi tanah kita, pukul 3 nangis lagi malah sekarang go! Gegar tak? Nampak tak? Nampak kau ni? Bini kita nangis tak? Kita mati? Nangis. Apa nak nangis ya? Bang? Tapi paling lama kita tanya ke puan 3 hari Ustaz. Paling lama tu rekod dunia tu. Faham lagi? Tengok masa ayah kita mati. Nak, mak kita ni duduk ni orang masa nak mandi, nak mayang ayah. Tak, mak dalam bilik ni inguh macam belong. Faham lagi? Hari kedua kita tanang dah, ayah kita tanang dah, tengok mak kita. Anak-anak mak, mari makan nasi aman-aman ni. Tak salah dia ikut sangat ke hati tu nak guana, Allah lebih sayang kecik. Nampak? Dah. Mak kata, apalah, mak nak sedap munduk sangat nak makan. Nampak lain dah sikit. Betul tak? Hari ketiga mak mari makan, adik-adik belikan gigi tadi. Telur ikan air goreng. Makan dulu, taruh semua bawah tidur saji, rupa telur 2 teh. Lain kan tu? Faham? Hari ke-4 mak jumpa dah buku bank ayah. Ya sungguh 115,000 ada dalam bank mak. Aku kata dah ada. Itulah hakikat dunia. Ke tak betul? Ni masalah. Jadi bukan kita marah keluarga kita ni. Bila kata la tuqbalu salatun, tidak akan diterima satu semayang. Baca dengan tanwin, suti semayang pun tak terima. Tak usah kata 1000 rakaat, sesemayang tak terima. Bi ghairi tuhurin, dengan tidak ada bersuci. Sebab tu kitab-kitab fiqh tu ustaz-ustaz main mengajar. Kena tahu syarat sah semayang. Antara syarat sah semayang, suci orang yang nak semayang itu daripada hadas. Hadas ada 2, hadas asghar, hadas akbar. Hadas asghar, hadas kecil, hadas akbar, hadas besar. Hadas kecil tak ada wuduk, hadas besar janabah, haid dan nifas. Tak kira hadas kecil, hadas besar, mesti kena suci. Dalam hadis yang lain, selalu ustaz-ustaz kita baca, la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tak akan menerima solat salah seorang kamu. Tak kira mu orang Tianu, mu orang Mekah, orang ni tak terima. Apabila dia sudah berhadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar, tak terima. Hatta sehinggalah yatawadda, dia mengambil wuduk. Jadi barang siapa yang sengaja, dia tahu dah dia itu berhadas, dia semayang juga, maka berdosa. Kata sebahagian fuqaha, dosa besar. Macam judi, macam nyamu tu. Tahu dah ni tak ada uduk tapi dah hujang ini. Dengan hujang nak terus telaga bawang sejuk. Syaitan kata sekali juga ni tak payah uduk apa. Kita pun bagi tang. Nampak? Solat tanpa wuduk sengaja. Berdosa. Orang lain semayang boleh pahala, kita boleh bala. Faham lagi? Tengah semayang batal.
sambung lagi semayang, haram. Maliki yaumiddin, mu ketuk. Iyyaka na'budu, tahu dah batal. Tapi kalau aku tubikkan kat gigi kau kata ketuk pula. Jadi wak lolok semayang haram. Tadi dah. Faham lagi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bunyi. Tubik angin. Wajib kena berhenti. Sambung tahiyat akhir haram. Orang tua-tua dia gini, tok lelaki mati dah, tinggal maklum aja. Maklum mati dah, jatuh laga itu. Faham lagi? Neng pagi tunggu rabasa. Faham? Duk sorang di rumah. Cucu-cucu yang nak dak adik dah, balik raya pun ni, tinggal sorang mak. Khelak. Bila khelak tu rabasa. Bangun dak ambil wuduk mayang so. Haram. Kerana dia sudah batal wuduk, dia berhadas. Nabi kata al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Barang siapa yang matanya jaga tidak tidur, maka dia tidak batal wuduk kerana dia tahu angin keluar ataupun tidak. Tetapi bila matanya sudah lena walaupun seketika, maka wajib mengambil wuduk. Nah, tua-tua malas dah. Khelak dah, khelak. Mulai ada bayang. Nah, pasal apa? Pasal zaman muda dulu orang ngajar tak pergi. Hidup tengok dia amal. Faham? Nak pergi sayang kau nak tengok sambungan semalam ni. Ego nak kena cekek dia tu kopek. Faham? Sambungan malam ni pula. Dia tipu di drama je, tengok daripada anak dara siapa jadi tu orang lah ni. Bubang dah bulu kening. Nak duk tengok ke drama lagi. Nah, ini masalah balas-lah. Mayang tak betul, taharah pun ke laut. Bighairi tuhur, sengaja tahu dah tak ada wuduk, tahu dah tak mandi junub, semayang juga berdosa. Jadi kata ulama, berdosa kat mana? Dia mula dengan angkat takbir tu dosa dia. Dia angkat takbir dosa, lepas tu dia pergi sambung lagi pergi baca Fatihah berdosa, dia pergi rakaat berdosa, dia pergi iktidal berdosa. Berdosa mau sampai ke salam. Habis salam baru berhenti tulis dosa. Banyaknya dosa orang semayang berhadas. Hukumnya haram. Imam Syairazi sebut dalam kitab Al-Muhazzab. Imam Nawawi syarah jadi kitab Majmu'. Dia kata wa ajma'al muslimuna ala tahrimi salati 'alal muhdis. Dan telah ijma'lah oleh sekalian umat Islam atas diharamkan semayang orang yang berhadas. Wa ajma'a ala annaha la tasihhu minhu. Dan mereka juga telah ijma' orang yang berhadas ni dia semayang tidak sah. Nah, kalau dah ingat tidak berdosa. Faham lagi? Dah ingat tak berdosa. Kenapa? Kerana lupa. Lupa semayang pun tak berdosa. Nabi kata man nama an salatin au nasiya wal yusalliha idza zakarha au kama qala, barang siapa yang tertidur atau terlupa daripada satu solat. Ingat ke semayang dah isya, galik duk cakap dengan bini, dah kerah tidur. Esok pukul 11 pagi baru tengok Allah semalam tak semayang isya. Faham? Terlupa. Tidak berdosa. Cuma fal yusalliha idza zakarha, bila dah mun teringat qadalah. Dosa dah. Yang kata berdosa ni tahu dah berhadas. Semayang juga. Sama ada semayang tu daripada awal atau tengah semayang berhadas, tidak berhenti semayang. Walaupun kita nak salam fil alamin innaka hamidum majid, pak ketuk, haram kata assalamualaikum. Nampak? Tu ibadah. Lupa tak ada masalah. Nah, dia terlupa. Dia ingat ke dia ambil wudu semayang isya tadi. Dia lepas semayang garik, memang dia garik dia ambil wudu. Lepas semayang garik dia balik kejap. Nak ambil buat kerja sikit, ambil barang di rumah. Dia ketuk dah. Faham? Tapi bila orang bang isya dia tak ingat yang dia ketuk dah tadi. Duk ingat ke ada wudu lagi. Faham lagi? Dia semayang isya tidak sah. Dosa tidak berdosa. Dah kalau sengaja tidak sah tapi berdosa. Tahu dah tak ada wudu, semayang juga tidak sah
sah tapi berdosa. Duk ingat kada wuduk padahal tak ada wuduk, semayang tidak sah tapi tidak berdosa. Dan apa tidak sah? Kerana syaratnya kena suci. Apa makna syarat? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana wa laysa juz'an minhu. Syarat itu perkara yang dimestikan dilakukan. Nah, untuk mengesahkan sesuatu amal seperti solat, tetapi dia duduk di luar amal, belum takbir lagi, dia ada syaratnya, kena bersuci. Nah, bila tak ada bersuci, tak ada mayang. Idza saqata syartun saqata masyrut. Bila syarat kita tidak tunaikan, maka semayang tidak akan berlaku. Nampak? Dah kalau kita tengah salang dah ketuk, batal tak semayang? Tengah salang ni tengok tu. Dia macam ke bulan puasa kau. Datang haid selepas masuk waktu maghrib. Faham? Mana bunyi bedil tu, dum, pengek keluar haid, sah puasa. Yang batal puasa, keluar haid dulu baru bunyi bedil. Pengek keluar darah barulah bedil, dum, batal. Faham? Keluar haid dengan bedil seketok, duduk seketok. Faham lagi? Tidak batal kata sebahagian fuqaha. Tak apa, boleh taklid. Faham? Begitulah dengan solat. Kalau kita batal berhadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil, selepas menyebut kum pada salam pertama, semayang sah. Kalau berlaku hadas sebelum menyebut kum pada salam pertama, maka batal semayang. Contoh kentut. Assalamualaikum pun sah. Kerana kum dulu baru pun. Yang tak sah assalamualaikum kum. Faham? Tak ada kum pun dulu baru kum. Maknanya belum lagi selesai semayang. Kerana Nabi kata wa tahlilu hat taslim, kamu jadi halal balik dengan beri salam. Kata ulama selepas menyebut huruf mim pada alaikum. Faham? Jadi kalau kita dah ingat ke semayang dah isya, esok baru teringat, kita qada. Hak ni pula dak teringat sampai ke mati. Bahawasanya malam itu dak semayang isya, guna kira. Faham? Dak ingat sampai ke mati, yang dia tak ingat semayang isya pada malam itu. Jawabnya di akhirat dia dikira tidak solat isya pada malam itu, tapi tidak diazab. Ini pandangan ulama. Faham lagi? Dak apa dak kira semayang isya? Dak kira guna dia dak mayang. Dak apa dak kena azab? Bukan dia sengaja. Tidak ingat. Faham? Dak ingat ni tak nak kata bab semayang, jimak pun dak haram. Wati syubhah, salah jimak bini orang. Ada tak lagi kitab fiqh? Ada lah kitab besar, jangan kitab kecil. Kitab besar ada. Betul tak? Wati syubhah dia panggil. Dah ramai-ramai nak mari duduk Terengganu, mari Drobri, contoh. Orang ni rombongan tak duduk homestay. Homestay ni bukan sebilik, 4 bilik, 5 bilik. Nak masuk letak baik pun semua. Hari tu nak kita tengok macam matang congek pula. Drobri ke. Nak tengok je matang boleh buka. Balik garang dah molek sampai kat homestay pukul 11 malam, buka pintu lemah api badang. Tadi balik tadi dah ingat bilik manusia. Salah masuk bilik bini orang. Faham lagi? Jimak bini dia orang tak sedar kok. Dia ingat ke laki dia. Pasal sama-sama bau darah. Faham? Faham lagi? Maka dia panggil bab ini wati syubhah, tidak berdosa. Syarat tidak sedar. Apatah lagi kalau semayang. Dia ingat ke mayang dah isya. Sampai ke mati dia pun tak qada lah. Dia ingat semayang dah. Akhirat dia tidak dikira mengerjakan solat pada malam itu, tetapi tidak diazab. Kerana apa? Kerana Allah itu tidak zalim. Faham? Barang yang kita lupa, dia maaf. Kita manusia maaf barang yang kita tak sengaja. Allah maaf yang kita sengaja pun dia maaf. Apatah lagi yang tak sengaja. Betul tak? Kita beza dengan Allah. Maaf juga yang tak sengaja. Allah yang sengaja minum arak, sengaja berjudi, sengaja berzina.
Minta maaf lah ya Allah. Allah maaf. Kita harus sengaja memang kita dah maaf. Kita duduk tidur biar dapur, ambil angin. Bini kita nak pergi ambil kain, jem orang. Nak gaduh sepak kaki kita. Tersepak. Kita jaga Allah. Maaf bang, sepak bang. Kita maaf. Maaf ha. Tapi kalau bini kita sengelak, kita tengah tidur, dia naik atas gerobak. Dia pun lopak njal, lutut dulu tak muka. Khapau gitu. Maaf bang dek. Maaf tak? Doa berocohnya. Nah, Allah yang dia maaf ni, hak sengeleng dah ke tu. Faham? Sengeleng jodi, sengeleng tu, sengeleng ni minta maaf pada Allah. Kenapa? Kerana sifat dia azali lagi. Wa kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah ini ghafurur rahima, maha pengampun, maha penyayang. Bukan ghafir saja, ghafurun fa'ulun, sangat-sangat memberikan ampunan, lagi pula sangat kasih sayang. Tok Imam dah ingat ambil wuduk. Kita ambil wuduk belaka sejik. Ha. Salang dah barulah teringat. Dah ingat ambil wuduk, atau Tok Imam dah ingat mandi junub. Faham? Ha. Contoh, neh. Ha. Jawabnya tidak sah semayang imam, sah semayang makmum. Faham lagi? Dah makmum ikut, dimaafkan ikutan makmum pada perkara yang mastur, tersembunyi, berlaku pada imam. Hadas itu mastur, kata ulama. Mastur ni bukan mak sentul, mastur maksudnya tak nampak. Kalau kekurangan imam itu nampak, tak sah kita ikut. Contoh hak nampak, atas belakang tu imam tabang tahi burung, kita ikut juga jadi makmum, tak sah. Atas piyah tu imam cotek tahi ayam, kita ikut juga nampak belaka dah, tak sah. Tapi hadas nampak? Nampak tak? Tak nampak. Barang tersembunyi. Hadas mana nampak? Nampak? Amrun i'tibariyun yakumu bil a'ba yamna'u sihatan nahwi salah. Apa makna hadas? Hukum yang diperkira-kirakan ada pada satu badan seseorang, yang bila ada hukum itu pada badan seseorang, dia akan menjadikan tidak sah semayang. Tak nampak? Ha. Tak wajib kita tunggu bila qadah tu Tok Imam siapa tanya mandi junub lagi. Tak wajib tanya kita Tok Imam. Faham lagi? Kita duduk husnuzan, sangka kita dia sudah bersuci. Ha. Jadi kalau Tok Imam dah ingat mandi junub, nah, dia yang tak sah. Tak payah buat pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jimuk malam. Dak mandi junub 3 kali. Mak. Tak kira 8 kali pun. Mung saja kena qada. Makmum sah. Kerana nakis kekurangan yang ada pada imam ketika itu masturun, tersembunyi. Dimaafkan bagi orang yang mengikut dia. Faham lagi? Ha. Kalau jelas dapat mengikut gak baru tak sah. Tu imam akan ju Melayu saja, tak akan luar. Ni ikut juga. Itu barulah makmum batal semua. Tak. Ada pun hadap besar dan kecil tersembunyi. Itu contoh. Dan yang kedua, wala sadaqatun, tak terima juga sumbangan, derma, sedekah, zakat kita semua min ghulul, daripada harta tak betul. Ni payah ni. Harta tak betul akhir zaman. Ingat talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal wajib atas kita semua. Bahkan orang kafir wajib makan yang halal, dan orang kafir akan diazab kerana makan yang haram ketika hidup. Cuma jika orang kafir duduk dalam negeri yang diperintah oleh pemerintah Islam, mereka tidak dikenakan takzir kerana makan makanan haram. Kalau orang Melayu, orang Islam makan babi, kena takzir, kena piak, kena jail dia. Tapi kalau orang kafir makan babi, makan bewok dan semua yang haram, tidak dikenakan hukuman. Tapi mereka akan disoal dan dihukum di akhirat. Kenapa? Kerana wajib orang Islam dan orang kafir makan yang halal. Kerana mereka juga manusia yang masuk dalam firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai sekalian manusia, wajib kamu makan yang halal dan yang bersih apa yang ada di bumi itu. Nampak?
Kita ngai boleh lebih jual ke orang kafir. Oleh ada buat beli pi dah. Dah tadi kata lebih haram makan ni jual ke orang kafir. Nah, anak awak gua ni. Kan haram. Langgar babi berbok langgar dah. Nah, bo dalam lagu ni dijual ke toke some. Nah, jual. Kan langgar ke tengah jalan kan. Babi nitah, babi hutang, bau langgar. Coh lapu depan. Potong saga. 80 ya dah itu. Jual babi. Babi berapa sekilo ni? Tak tahu. Tak kira lah berapa sekilo pun. Faham? Jual. Haram tu kenapa? Kerana babi tu haram makan. Nabi kata innallaha idza harama syai'a harama samanah. Allah Taala apabila dia mengharamkan suatu, diharamkan harganya. Kita dah akan jual ke orang kafir. Dah harga dia tu haram juga. Kita tak bina arak jual arak boleh tak? Kita dah isyak dah anak-anak kita jual haram lah harganya. Bini kita dah jadi pelacuran orang lain, cuma kita tak care. Haram dah, tak boleh. Nah, jadi kita bersedekah. Sedekah ini antara amalan yang hebat. Kenapa? Kerana orang mati pun nak hidup mula nak sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Allah kata hendaklah kamu bersedekah, hendaklah kamu berbelanja, hendaklah kamu berderma, infaklah sebelum datang kematian. Bila datang kematian, kamu akan berkata, ya Allah, boleh dah undur sikit, jangan mati lagi. Minggu tak apa dah, kerana aku nak bersedekah. Bila hidup tak bersedekah, mati baru nak bersedekah. Kita modal tebal sekarang. Apa modal kita? Nyawa masih di kandung badan. Bersedekahlah. Orang mati nak sedekah balik, nak hidup. Tak boleh dah pasal dia mati dah. Kita masih hidup tak sedekah. Bodoh lagi orang mati. Orang mati pun nak sedekah. Faham? Tapi ingat, wala sadaqatun min ghulul. Allah tak terima sedekah sumbangan derma, duit tak boleh. Kita hanya tahu duit tak molek. Lagu mana tak molek, tak ngaji. Akhirnya kita terlibat sama, duit tak molek. Duit haram. Kita tahulah haram itu Tuhan tak terima. Tapi macam mana dikatakan duit haram? Macam mana jual beli haram? Macam mana sewa yang haram? Macam mana saham yang haram? Macam mana hutang gadai yang haram? Tak mau ngaji. Akhirnya kita terlibat sama. Rasuah lah ni. Berat lah ni. Daripada atas sampai ke bawah. Atas main ribu-ribu, bawah main ria-ria. Rasuah. Dah guana kira, tak ada kira guana-guana. Nabi kata ar-rashi wal mutashi finnar. Makan rasuah, beri makan rasuah, dua-dua dalam api neraka belaka. Pak mana yang terlibat memberi sokongan pada perasuah dan sebagainya, dia menyokong perkara yang maksiat. Semua itu akan diadili di hadapan Allah. Allah boleh membebaskan jika Allah kehendak, dan kalau Allah nak azabahum, Allah boleh azabkan mereka itu. Kita berebut tiung tangan orang makan rasuah. Faham lagi? Berebut nak selfie dengan orang rasuah. Faham? Nabi kata dalam neraka. Kita ambil tapau, ambil berkah. Kenapa? Kerana dia bakal ahli neraka. Beratlah kita ni. Orang alim kita hina, tok guru kita kutuk. Kaki rasuah, selfie ambil gambar dia. Tapi kalau kita ambil gambar bukan mesti haram. Tapi kerana duduk rasa hebat dengan orang-orang yang zalim, maka kehebatan kita itu salah. Kita duit haram kita ambil tak? Ambil tak? Dah lah kalau sikit. Kalau banyak kena istiqorah dulu. Faham lagi? 15 riyal yang ambil boh. Rezeki jangan ditolak. Hei, haram boh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang membaca hadis 15 riyal. Kalau 15,000, tengok ramai mana Allah uji. Dulu kata haram, dan ni jadi senyap dia. Betul tak? Berapa? Barang sedap kan? Dulu naik ES5, dia ni main B, yang lain tu Alza.
Jangan. Kita umat Rasulullah, umat terbaik. Kenapa mereka jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sahabat Nabi jadi baik, jadi hebat antara segala manusia di bumi kerana mereka suruh orang buat yang betul, larang hak tak betul. Kita hak tak betul pakat buat diam mereka. Tidak jadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita hanya ada tu'minuna billah. Betul tak? Kalau anak dara orang lain curi, kita kata anak dara kita. Ada orang curi Bukit Tumbuh ni 2 bulan lebih dah orang hilang barang. Kita kepung boleh tengok lah orang pula kerengga. Kita kata dah tangan di belakang dah tu ngecok takul, ngecok gabeng dengan kayu dengan pelepahnya. Kepung tengok orang pula kerengga. Kata tak? Kata Kepung tengok dah orang Bukit Tumbuh juga anak dara kita. Lagi dah. Betul tak? Ada panggil kroni. Dia panggil apa pun asabiyah. Tak betul kita masuk kau. Ini masalah. Dah pitih tak air, dah sedap apa. Memang ambil lah. Nak ambil pitih. Juta pun tak apa. Asal halal. Billionaire, harta halal, masuk syurga. Millionaire, harta halal, masuk syurga. Gaji 50,000 sebulan, halal, masuk syurga. Tidak ada orang kaya masuk neraka sebab kaya. Tak ada. Dia masuk neraka sebab rumah banglo. Tak. Tidak ada orang pakai Ferrari masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia pakai Ferrari. Tak ada. Dah dia masuk neraka, tidak mayang. Ada beratur ramai orang nak masuk syurga. Mereka kata benda amalan. Tak ada amalan benda, kita miskin. Hei, tak boleh masuk atas nama miskin. Nak masuk 2 keping jaket kena beli. Innal ladzina amanu, pertama beriman, yang kedua wa amilus solihat, amal mu molek. Tak kira kaya atau miskin. Faham lagi? Dah kalau kaya nak makan harta haram masuk neraka, miskin alik sana neraka lah duduk. Muhasabah ada yang haram berkait dengan harta orang, pulang balik. Sebab memang seronok. Tapi ingat, setiap dosa kita itu akan ditunjukkan pada skrin besar ketika nyawa kita nak keluar lagi. Orang panggil masa nazak. Walaupun memati aksiden, terbang meletup tengah dalam kapal terbang, ada masa tu Allah tunjuk dekat nak mati, nampak dosa-dosa yang kita telah lakukan. Jadi kena rabat sudah. Dalam dunia 2 uti rabat ada jual. Pertama dia panggil taubat, kedua amal soleh. Taubat Allah ampun. At-taibu aniz zambi kamala zambalah. Orang taubat daripada dosa, hilang taubat, jadi seperti baby yang baru lahir. Yang kedua, buatlah amal soleh banyak-banyak. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Lalu kamu buat perkara yang baik, insya-Allah Allah akan jadi hapuskan perkara yang jahat kamu di masa lalu. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, Masjid Kampung Seberang Bukit Tumbuh Kuala Terengganu akan membuat kutipan derma pada malam ini untuk buat pagar kubur Tanah Perkuburan Islam Kampung Seberang Bukit Tumbuh. Bajet lebih kurang RM75,000. Siapa yang nak beri sumbangan melalui bank in, akaun bank ada tertera pada live Facebook bawah skrin. Bank CIMB, akaunnya 800-658-6498 atas nama jawatan kuasa Masjid Kampung Seberang Bukit Tumbuh. Siapa yang rasa nak bayar bil elektrik, boleh tengok nombor akaun di bawah tu, 2207-414-60207, pengerusi jawatan kuasa masjid. Tabung pengurusan masjid untuk kepentingan masyarakat orang ramai. Minta gerakkan tong-tong masjid dan petugas sila bangun sekarang, mereka akan memungut sumbangan derma. Mereka petugas akan menggunakan beg bunga-bunga DIY gini. Bangun sekarang. Kutip derma. Jangan takutlah, ini bukan zakat ini derma. Zakat tak bagi berdosa. Derma tak bagi sudah. Umur dah tak mau bagi, nak buat apa ni? Bangun. Mana petugas? Baik. Kutip. Pelan-pelan. Jangan nak sudah derah. Sebab setengah-setengah petugas dia kata nak sudah derah. Dah, slow tak apa. Dia tak kalut. Pelan-pelan.
Bagi budak bawa seorang. Tu untuk Rapuang. Rapuang tu. Wi kau Rapuang. Rapuang ni banyak duit. Buat gerak-gerak gerak tong pun boleh, jalan kutik derma pun boleh. Duit tuan-tuan dan puan-puan malam ini kita nak buat pagar kubur. Biar kita tak masuklah kubur tu pun. Faham? Pagar tu pitih kita. Itu saham dipanggil sedekahun jariyatun. Dia gerak. Bergerak tu maksudnya kita walaupun kita sudah mati, dia tetap bergerak. Bila orang guna, maka mengalirlah pahala dalam buku catatan amal kita dan rahmat kita di alam barzakh. Pelan-pelan kutip. Baik, teruskan mengutip derma dan saya akan mula menjawab soalan. Soalan yang pertama, apakah hukum kita bayar bil TMB elektrik dalam live kuliah? Adakah selagi orang guna kipas itu dapat pahala? Dia tanyalah duduk. Jadi bil api bulan ini RM500 contoh. Dia pun bayar duit dia 500. Maksudnya segala kegunaan segala orang yang dapat manfaat daripada jumlah yang awak bayar itu, maka pahala mereka buat baik itu dapat sama dengan orang yang membayar. Contohnya 500 membayar itu sebulan. Dalam masa sebulan itu ada seorang masuk di dalam ini, dia buka satu lampu saja, maka pahala dia semayang tu dapat agak kamu. Faham lagi? Mari pula seorang lagi buka lampu dan baca Quran, dia dapat juga pahala orang itu baca Quran sebab dia menggunakan lampu tu lah dia dapat tengok Quran. Dah bayar takkan 2 orang sebulan mai guna dalam masjid. Betul tak? Cari beratus-ratus orang tu. Jadi kalau kita tengok dalam KWSP ada 50,000, ambil lah 500 awak bayar bil kali. Faham lagi? Baru tinggal 49,500. Bukan tinggal 4%. 50,000 kita ambil 500 tinggal apa? 49,500. Tapi syaitan jahat. Apa nak beli 500 bisa mahal. Faham lagi? Kenapa? Itu 50,000 bisa mahal. Bayar tidak? Dia tak beri kita banyak saham di akhirat. Betul tak? Apakah hukum budak-budak bising ganggu kuliah? Budak-budak tak ada hukum. Budak-budak ni dia kira bangun, dia nak makan, dia nak main, dia nak suka. Kita lah hukum orang dewasa, memberi teguran. Tengok dia berlari, suruh berhenti berlari. Tengok kapak tiang, suruh turun. Tengok main simbah hailah kala, suruh berhenti. Tak mesti dia ikut, tetapi pesanan-pesanan kita itu akan loading di dalam hatinya, dalam motherboardnya. InsyaAllah satu masa nanti siap loading itu. Dalilnya ni yang jadi imam-imam sekarang seluruh Malaysia. Kalau kita tanya semua masih budak-budak mari main dulu ke mayang dulu? Main dulu. Tu imam. Pak kata rabung khabar. Learning jadi imam. Betul tak? Jadi jangan kita tak faham konsep ni. Bukan kata lock. Kalau dia buat kacau orang bersama, marah. Kerana marah itu menjadi pengajaran bagi dia.
Kalau puncak menara Derabih guna arah kiblat pakai laser molek tak? Sebab orang senang nak semayang. Sekarang ni susah dah nak tengok kiblat. Tak susah dah. Tak ada masalah kalau mu duit banyak mu pakai laser. Tapi tong siapa pun tak beli lagi. Nak pakai laser ke mana? Nah, jangan kita nak tunjuk atas hanya lenggok. Oh laser hebat. Tengok bawah siapa penuh. Tak lalang. Tak. Ada aku. Ini mengaibkan negeri kita. Kan tak boleh. Ambil wuduk orang sakit guna kain lembap sahaja. Boleh atau tidak? Boleh jika ada air mengalir. Allah kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maksudnya basuh itu ialah air itu berlari di atas anggota. Kalau sekadar lembap saja, tidak berlari air, tidak sah. Dia masalah orang sakit ini, kalau dia tak mampu buat, kena orang sihat buat, anak beranak dia. Jika tidak ada anak beranak nak tabarruk sukarela tolong, wajib dia gunakan harta dia untuk mengupah seseorang buat perkara itu sampai habis harta dia. Dan jika dia tidak ada harta, kata ulama, baitul mal wajib keluar untuk gaji orang, bersih najis dia dan wudukkan dia. Sampai gitu. Nah, itu taharah kena buat molek. Malaikat tidak ada oleh bantuan, tak ada orang boleh naik, dia duduk seorang susah. Nah, sekadar mana dia boleh buat sapa tangan je, itu dimaafkan syarak. Dah. Saya menetap di Perlis. Lepas solat di masjid, masing-masing berdoa sendiri dan tidak bersalam. Berdoa lepas semayang, adakah wajib? Tidak, hukumnya sunat. Bila sunat berdoa lepas semayang, adakah sunat doa berjemaah? Jawabnya harus. Maka kita nak doa berjemaah pun boleh, nak doa sendiri-sendiri pun boleh. Semuanya betul. Yang tak betul membidaahkan orang berdoa, tak membidaahkan orang berzikir, itu tak betul. Kemudian pula tidak berjabat salam. Tak berjabat salam, tak dapatkan ampunan dosa, rugilah kita. Faham? Kita dah duduk Nabi kata dah jumpa dekat berjabat salam. Nah. Jabat salam ini hukumnya harus, bukan bid'ah. Kalau nak tahu bid'ah itu orang yang suka membid'ahkan orang, mereka itulah ahli bid'ah. Faham? Dia bid'ah yang dilarang tu, judi tu. Gopuak tu malam-malam dalam TV tali basing tu, ngok-ngok tu, joget. Itu bid'ah yang keji, yang disuruh kita tentang habis-habisan. Faham lagi? Negara tidak menggunakan hukum Allah sebagai dustur undang-undang. Itu bid'ah yang keji. Faham? Bukan salang lepas semayang. Itu kan Nabi suruh. Adakah perlu ganti balik nafkah zahir pada bekas isteri sepanjang perkahwinan terdahulu? Dia kahwin 1 tahun. 6 bulan lepas berkahwin, berkocoh, berkelahi. Maka 6 bulan terakhir dia tak beri nafkah. Sakit hatilah bagi, ataupun dia tidak menjalankan tanggungjawabnya. Maka dia pun cerai dah. Maka 6 bulan yang dia sengaja tak beri nafkah itu jadi hutang. Faham lagi? Kalau sebulan itu 1,000, maka 6 bulan tadi wajib dia bayar ke janda dia RM6,000. Tak bayar, maka wajib dia ambil harta dia lepas dia mati untuk balik bayar hutang janda dia dulu. Lagi tak bayar hutang janda tu tak sah faraid. Kerana nak sah faraid selepas bayar hutang Allah dan bayar hutang manusia. Mu kahwin dengan orang perempuan wajib beri 1,000 sebulan, mu tak beri 6 bulan, 6,000 berhutang. Melainkan janda dia kata saya halalkan, baru tak wajib, lepas dah. Ramai ada orang laki-laki berdosa? Ramai. Nak tengok orang bini nak bini macam ayam kucing tahi. Tak tahu ke benda. Apakah hukum orang bagi star dalam live ustaz? Dapat duit tak? Dia tahu sekarang kita tak pandai kalau live ni. Kalau ambil gambar boh dalam Facebook, tekan send atau pandai. Ini semua ni admin belaka, kena tanya dia lah. Kita pun tak faham kok nampak ada bintang-bintang tu. Cuma orang kata bintang-bintang tu mana? Kita tak kerti kok. Bagi biti. Dah boleh. Kau mana aku biti? Tukar padang midi.
Boleh tukar jadi biti. Kalau tukar mana gambar dalam itu. Ya tak? Oh, ni tanya mula. Allah dagak mula. Nah, saya media ni saya artis saja. Kalau teknik tak erti. Faham? Kalau benda-benda yang jenis tak erti ya. Separuh. Oh, gitu pula. Tak mau sudah. Apa kau orang tengok live? Tapi dia tak datang di masjid. Datang masjid bab lain, tengok orang ngajar dalam internet bab lain. Kita tengok benda lara dengan tengok orang mengajar ceramah. Mana molek? Cuma dia tak dapatlah kelebihan iktikaf dalam masjid. Kita datang sini dalam masjid niat iktikaf. Aja aku iktikaf dalam masjid ini kerana-Mu ya Allah, dapat pahala iktikaf. Kemudian kita ada ta'aruf, tapi kena berkenal-kenalan. Dapat pula solat berjemaah. Jadi sekurang-kurangnya mereka tak datang masjid. Mereka dapat ilmu apa yang kita dapat, dia dapat. Kalau hadis itu riwayat Bukhari, dia Bukhari juga sama. Dia takkan jadi lain. Nampak? Cuma bagi yang tengok live, bila mereka berkesempatan untuk hadir, maka hadirlah. Nah, soalan seterusnya. Ayah saya urus pembagian tanah pusaka Tok Ki saya. Tok Ki meninggal tahun 95. Pok dara saya adik pada ayah meninggal 2018. Urus tanah pusaka tahun 2020. Masa bincang nak bagi tanah itu, ayah saya kata kami adik-beradik tuju nak bagi tanah sama rata. Padahal masa itu pok dara saya meninggal. Tak boleh ke gitu? Kesian ke sepupu saya. Nampak terpaksa setuju sebab hormat ke pok dan mak dara. Mak ayah sepupu saya itu meninggal belaka dah. Baik. Dia bila semua waris setuju untuk bagikan semua rata, tak ada masalah. Dia cuma asalnya kena beritahu, menurut faraid awak mendapat bagian ini, awak dapat banyak ini. Kena jelaskan yang itu dulu. Kemudian oleh kerana kita semua bersetuju membagi sama rata, inilah pembagiannya. Faham tak ke? Jika ada seorang waris tidak bersetuju untuk bagi sama rata, maka waris itu mendapat mengikut faraid. Dan tidak boleh waris lain kata dia tamak. Sebab tamak ini dia nak hak orang lain. Adapun ni dia nak hak dia je. Orang tak panggil tamak. Faham tak ke? Tamak ni hak orang nak ngomong ke dia. Nah, jadi kalau mu kata malu ke pok dara, biarlah pakai setujulah, mu yang salah. Faham tak ke? Dah kalau mu setuju juga, jangan duk buah malu tak malu. Beritahu saya tidak bersetuju. Nah, bila siapa yang tidak bersetuju, dia waris, dia dapat mengikut asal. Kalau 1/8 lah, 1/6 lah. Dan jangan waris-waris lain duduk kutuk dia kata dia tamak. Jangan. Kerana dia minta tu hak dia. Kerana banyak bila ada seorang tak setuju, orang kata tamak. Tamak ni hak orang nak ambil ke dia juga. Faham? Ni hak dia, dia nak hak dia saja. Orang tak panggil tamak. Faham? Saya stres duduk urus adik-adik, duduk rumah tangga dan adik-adik duduk dengan saya belaka. Bagi tilah amalan boleh saya amalkan, kurangkan rasa stres. Dia begini saja, kalau kita rasa susah, ingatlah jauh kita ni senang dari orang lain. Orang lain susah lain. Orang lain susah pelik, orang lain susah lagi. Faham lagi? Dia susah ni. Mana ada kalau susah kau boleh mari sini. Faham lagi? Faham? Dia orang susah ni hospital. Ni semua ni orang senang. Orang senang bukan orang banyak witih tak? Hei, tu bukan orang senang, tu orang banyak witih. Belum tentu senang. Faham lagi? Bukan orang banyak tanah siapa setong gerang. Hei, tu orang banyak tanah. Dah orang senang. Ni lah orang senang. Rasa nak datang kuliah, boleh mari. Rasa nak tengok live ceramah, tengok kot live. Rasa nak pergi sedekah kat orang, pergi sedekah. Tu orang senang. Faham? Kita nak bangun boleh tak? Mu nak bangun boleh tak? Cuba tengok tengok. Boleh tak bangun? Cuba tengok. Boleh. Akak angan? Duduk.
Orang senang ni. Faham lagi? Pasal kita duk nampak orang senang tu orang kaya-kaya. Sebab tu kita tak syukur nikmat Allah. Faham? Duduk adu dengan kaya-kaya. Dah kan kita senang lah ni. Tak nampak. Bangun boleh, angkat tangan boleh, duduk boleh. Karaoke boleh tau. Orang senang lah ni. Baru kita jadi orang yang bersyukur. Jangan nampak orang senang orang piti banyak. Ni orang senang ni. Orang susah tu sakit pita. Faham lagi? Tu orang susah. Dia tengok tu hak wak tu, hak hospital bayar. Belah kalau harap. Faham? Betul buruk depan hotel. Tu. 500 hari katil saja. Tu orang kaya belaka tu, piti juta-juta. Faham? Nah. Duduk 3 hari 14,000, 17,000. Betul tak? Nguduk pita kat patah ni apa hari sehari RM2.75. Faham lagi? Nah. No kaya tu. Kita pergi tengok Allah. Datuk ni kaya ni. Juta lebih piti ni, Maybank. Piti juta-juta ni. Mana? Ini orang susah. Dah piti juta tapi dia susah. Datuk, angkat tangan boleh. Tubik tahi. Faham lagi? Angkat tangan. Suruh angkat tangan, tubik tahi tu. Cuba cakap. Nangis pula tu. Itu orang susah tu. Kereta 3 utir. Mercedes, BMW, Volvo. Volvo tu pun Bangla dia naik waktu apa? Kayanya dia. Dah kalau gitu kereta rumah 2 juta. Tapi boleh tak makan tom yum? Boleh. Dating kata, "Doktor, Datuk suka makan tom yum." No. Tom yum no. Nasi goreng kantong? No. Tak boleh. Semua no belaka. Roti kosong gardenia? No. Ada kanji. Dah benda boleh doktor. Marah dating. Pitih laki aku ni 2 juta 3 juta ni dalam bank ni. Sampai roti gardenia pun tak boleh makan. Ini yes. Air kosong. Basa tu. Pitih juta, air kosong je boleh makan. Betul tak? Ni Tuhan tunjuk tu orang susah. Dating pun dah tak apalah, air kosong buka nak bostera. No. Like this. Dah boleh minum kau dulu. Masuk kau lengang, dah sedap tau. Dah tengok. Kaya juta masuk air kosong. Dah kalau umur orang kaya kau Pepsi. Coca-Cola lah apa tu? Air kosong. Ni orang senang ni. Syukurlah pada Allah. Nak akak punggung boleh, nak kecing boleh tak? Orang batu karang boleh tak kecing? Tubik darah ni. Kau Angry Bird. Naik air kecing darah. Pasal apa batu karang lalu kat dalam saluran kecing. Kita nak kecing apa beledi? Muak setengah beledi boleh? Ini orang senang. Jadi kalau kita duk nampak senang tu nanti orang kaya tu, kita tak akan bersyukur sampai mati. Soalan seterusnya. Bukan jual beli cara online seperti Shopee, Lazada ketika solat Jumaat. Allah kata wazarul bai', hendaklah kamu berhenti jual beli bila azan dah. Tak kira jual beli itu ada ijab qabul dengan qabat berhadapan, baik dengan mustari ataupun online. Maknanya urusan-urusan dunia, bukan jual beli saja, segala urusan dunia tinggal. Siapa yang haram jual beli, online tak online? Orang yang wajib Jumaat saja. Orang yang tak wajib Jumaat tidak haram. Orang wajib dah Jumaat, maka bank lagu mana pun dia tidak haram jual beli. Budak-budak wajib dah Jumaat, tidak haram jual beli. Orang sakit wajib Jumaat, tak dia orang sakit, tak haram jual beli. Orang musafir tak wajib Jumaat, tak haram jual beli. Yang haram jual beli orang yang wajib hadir Jumaat. Okey? Saya nak akikah anak perempuan saya, adakah
saya haram makan daging yang akikah untuk anak saya. Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik. Kuat, terima kasih. Dia nak akikah anak perempuan, dia boleh makan tak daging akikah? Boleh lah. Apa tak boleh pula? Yang tak boleh makan ialah kita nazar. Kalau aku dikurniakan seorang anak perempuan, contoh, pasal anak dia 6 orang dah lelaki, dia kekek belaka. Nak kat seorang Messi. Tiba-tiba dia kata kalau aku dapat anak perempuan, aku nak sembelih seekor kambing buat akikah. Maka dapat anak perempuan, wajib dia sembelih kambing itu. Akikah dia itu sudah jadi hukum wajib, dan dia tak boleh makan, bini dia tak boleh makan, anak dia tak boleh makan. Faham lagi? Kerana dia jadi kambing nazar. Melainkan dia kata aku bernazar untuk sembelih seekor kambing sebagai akikah anakku, dan aku akan makan sedikit daripadanya, baru boleh makan. Faham lagi? Bolehkah isteri pergi keluar rumah, pergi klinik kerana sakit atau perkara darurat tanpa izin suami? Jawabnya gini, asalnya perkara-perkara yang bukan darurah itu tak boleh keluar tanpa izin. Kalau darurah boleh. Nabi kata ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la'anat hal malaikatu hatta tarji' atau kama qala. Mana-mana isteri yang keluar rumah tanpa mendapat izin daripada suaminya, maka sepanjang dia keluar dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali semula ke dalam rumah. Kata ulama, melainkan darurah. Apa darurah? Ni sakit. Kenapa sakit? Sakit emergency, tak dah nak call suami dia, boleh dimaafkan. Faham lagi? Tapi kalau sakit yang nak pergi merawat macam biasa, dia sekarang baru pukul 8, pukul 11 kat lagi nak pergi periksa kandungan macam biasa, maka kena minta izin lah, beritahu dia. Faham lagi? Adapun kalau kemalangan, kecemasan, rebah dan sebagainya, kalau kita sempat minta izin dah. Tak sempat, tidak berdosa. Kenapa? Kerana rawatan. Begitu juga kalau dalam rumah kita ada benda yang boleh mencederakan kita. Contohnya ada ular dalam rumah, anaconda, ataupun rumah terbakar. Faham lagi? Dia call dah, suami dia dah angkat. Bomba kata keluar kak, keluar. Tak boleh, suami tak angkat. Mapuhlah muda lah tu. So, faham lagi? Itu sudah darurah. Faham lagi? Ni tak sekarang ini keluar rumah tidak darurah. Pasal malam gitu gini. Dan masalah izin ini bukan minta, mendapat izin. Ramai kita tak faham, beritahu je. Izin tak izin tu baik lah. Lepas tu ramai isteri, dia keluar atau dia nak keluar, dia tak minta izin. Dia kata nak pergi KTCC pukul 10. Nampak? Kadang-kadang pergi sini kejap orang minta izin, bang saya nak pergi KTCC Mall pukul 10 dengan anak, boleh tak? Tu baru minta izin. Suami kata boleh, tapi 10 minit balik lalu. Faham? Kita tak ni walik khabar gitu nak pergi situ jap, dah pergi Muhani jap lagi. Laki dah kata pun boleh tak boleh, pergi dah. Laki mak tu bujung pas hujung kapung. Nak buat guana, nak marah tak boleh. Maaf tak mau, betul tak? Betul tak? Balik kita maaf dah. Tadi nak marah. Nak dak maaf dah bini kita. Tak ada dia susah tak makan kedarah. Ada dia serabut perut tengok muka. Faham lagi? Mulut macam naga cotang. Tak ada rohok kau tau. Anak-anak berok ni rohok kita. Cari paper tak jumpa. Apa hukum kita letak gambar fotografi manusia untuk tujuan perhiasan atau kenang-kenangan? Fotografi tidak haram, mereka ambil gambar bogel, gambar aurat yang haram lihat. Faham lagi? Kerana fotografi itu dia tidak masuk khalaqa. Dia hanya masuk ambillah benda yang ada, lekatkan bayangan yang ada itu pada, rakamkan saja. Tidak haram lah. Faham lagi? Macam ambil gambar video lah, anak dia berjalan dia ambil gambar video, tidak haram. Bukan dia yang buat anak dia tu dalam gambar tu, dia rakamkan saja. Faham? Cuma jumhur ulama kata janganlah kita jadikan perhiasan rumah gambar-gambar bernyawa walaupun fotografi. Dalam kitab Rawa'iul Bayan, Syekh Ali As-Sabuni
ada sebut panjang lebar. Nah, pandangan yang ramai sebaiknya jangan kita jadikan sebagai perhiasan rumah. Ambillah gambar lawa, gambar anak, gambar bini, gambar adik, gambar abang, gambar mak, buat dalam album. Sekarang buat dalam komputer dan sebagainya. Raya-raya buka tengok. Nah, ini dak spam jujur di dinding kerana keluar pada khilaf itu disunatkan. Soalan seterusnya, saya lepas mandi dapat tengok ada keluar cecair, tapi saya tak tahu air mazi kah atau air mani. Tengok air dia, tanya aku kok. Lepas tu suruh mari dengar, baru kita reti. Betul tak? Kalau tidak ada reti, barang keluar dari tubuh kita sendiri, tak ada hukum. Nak hukum ke mana? Salah hukum, tak sah sembahyang kita. Dengar baik-baik, segala yang keluar daripada kemaluan kita adalah najis, melainkan air mani. Air mani tidak najis. Jadi kalau air mani kena di kain, kita sembahyang sah. Kita sembahyang jadi makmum, tengah-tengah sembahyang tengok dah air mani di kain Tok Imam. Banyak dalam 2 liter. Najis tak? Tak, maka tak wajib mufarakah. Sembahyang dia sah. Yang jadi batal sembahyang imam keluar mani, bukan mani kena di kain. Dia hanya dibilang sebagai mustaqzarah, benda yang orang tengok jadi gitu. Tapi dia bukan najis. Jadi kalau awak tengok keluar cecair lepas mandi, tengoklah kalau dia pekat air mani, kalau dia cair licin itu air mazi. Kalau air mazi hukumnya batal wudu dan wajib basuh kerana dia adalah najis. Adapun kalau air mani pekat dan kasar, dia bukan najis tetapi menyebabkan hadas besar, wajib mandi. Nampak? Apakah hukum bertunang dengan orang yang belum memeluk Islam? Haram. Kita berjanji kahwin dengan orang yang tidak sah kahwin, haram. Apa perbuatan kita tu? Soalan seterusnya, dulu saya pernah curi 2 orang. Saya nak ganti balik, nak niat sedekah sebab malu, takut dia tahu. Dulu dia curi duit Tok Siok 100 riyal. Lah ni nak pulang nak khabar Tok Siok tu orang bekeng. Golok duk pinggang moy. Faham lagi? Nak khabar guana lalah nak kata sedekah ialah tak boleh. Kalau gini, kalau mu takut, mu kena pakai wakil. Gunakan wakil. Wakil tu yang Tok Siok takut ke dia. Tu cara dia. Sampaikan duit itu dan permohonan maaf. Tapi ada satu kaul Imam Ghazali, jika guna wakil pun jadi kemarahan dan sebagainya, maka pastikan harta itu sampai juga ke tangan dia. Dengan apa cara sekalipun, bank in dan sebagainya. Okey? Imam salah sebut baca Quran, tajwid dan makhraj, adakah membatalkan solat? Dengar baik-baik. Ada 2 jenis kesalahan dalam bacaan Quran biasanya. Satu dipanggil lahan jali, satu dipanggil lahan khafi. Lahan ni mana silap baca. Lahan jali, salah yang terang. Salah terang ni tak boleh, kena tegur imam. Faham lagi? Supaya imam ulang baca dengan betul. Contoh lahan jali salah besar ini, tukar huruf atau tukar baris. Patutnya bismillahirrahmanirrahim. Tok Imam tak bismillah, busmallah. Mana pun orang bismillah, busmallah. Nampak? Patut alhamdulillah, dia alhamdulillah. Sudah kerja lah. Berat tu tak sah sembahyang. Yang kedua dipanggil lahan khafi, kesalahan yang halus, tidak dimaafkan bagi para qari, lain pada qari dimaafkan. Qari mana? Qari ni ahli Quran. Qari ni ada 2, satu qari ahli Quran yang baca tarannum tu. Hak baca lagu tu, wallazi, hak baca gitu. Satu lagi qari dalam kitab-kitab fiqh, maksudnya orang yang baca betul saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak apa dah betul tu, qari lagi. Faham lagi? Ada? Jadi kalau imam itu lahan khafi itu makhrajnya tidak tepat, betul dah, tak kemah. Sifat huruf tidak sempurna. Ini barang payah belaka. Diberi kelonggaran kerana payah.
Soalan seterusnya, adakah sama pahala orang yang semayang sunat cara berdiri dengan cara duduk? Jawabnya tak sama. Kita gagah boleh berdiri saja nak semayang duduk, sah dan boleh. Tapi pahala kita separuh dari berdiri. Nabi kata ajrul qa'id nisfu ajril qa'im. Pahala semayang duduk separuh dari pahala semayang berdiri. Maknanya kalau kita berdiri boleh RM100, kita pergi semayang duduk boleh sama 50 sen. Tapi kalau kita sakit, kita semayang duduk sama macam pahala berdiri. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum yang dapat 2 kumpulan mendirikan solat berjemaah dalam masjid? Tak boleh 2 kumpulan, satu saja boleh. Hak mana yang takbir dulu, orang mari ke diam kena ikut dia. Tetapi kata ulama, jika kita mari ramai dan imam sudah berada di tahiyat akhir di hujung solat, maka harus kita tidak masuk, tunggu mereka salam dan kita semayang jemaah yang kedua selepas salam imam yang pertama. Apa lepas salam? Mengelakkan fitnah. Nanti orang kata pecah belah dalam kampung. Faham? Kita mari seorang, imam tahiyat akhir, sunat masuk juga, ikut dia. Tapi kalau kita ramai, imam dah tahiyat akhir, biar dia habis semayang, kita buat jemaah baru. Faham lagi? Duit sumbangan masjid beri pada fakir miskin. Kadang-kadang kita lihat masjid surah sibuk tukar benda yang elok dan sebagainya, tolong beri penerangan. Dengar gini, baru ni ada kita khabar kalau duit tu untuk wakaf masjid tak boleh beri pada orang ramai. Tapi ada orang tak puas hati. Sebab dia tak puas hati, tak belajar. Lagi dia tak mengaji, dia tidak talaki, dia tak tengok dulu kitab-kitab ulama. Faham lagi? Sebab tu kita suruh tulis tu dekat kutip derma itu, sumbangan ini untuk maslahat masjid dan maslahat orang awam. Jadi bila ada berlaku kebakaran, contoh orang belakang masjid, kita boleh guna tabung itu untuk beri sedekah. Faham lagi? Tapi kata ulama, kalau kita khususkan derma itu untuk masjid, tak boleh beri ke orang yang bukan ada maslahat masjid. Bukan fatwa kita bukan mufti. Faham? Balik lagi, cuba cek duit derma masjid sumbang kepada orang ramai. Lepas tu slash fatwa JAKIM. Ni tengok, tidak boleh duit yang kita sumbangkan untuk tabung khas masjid itu diberi kepada orang awam. Tak boleh. Ada situ kan? Faham? Fatwa Mufti Terengganu ada, Mufti Negeri Sembilan ada. Kita bukan orang gila pakai macam kabur nak orang keluar hukum. Faham lagi? Jadi gitulah kalau kita ni duit masjid, kita tengok apa keperluan ada. Benda ni kita perlu, kita beli. Kalau kita tak nampak, kita panggil ahli Korea, minta beri pandangan. Beri pandangan apakah patut yang kita buat, apa lagi yang kita tak ada. Kadang-kadang 10 orang AJK masjid tu tak nampak. Ramai tu dia nampak. Jadi mana-mana buah fikiran, pandangan orang ramai yang agak bernas, kita pakai. Faham lagi? Cara dia. Nampak lagi? Jadi macam kerajaan. Kerajaan kita latihlah. Kerajaan ni jadi esko ni, jadi MB ni, tiba-tiba kita tegur tak mau dengar. Tak mau pakai orang langsung, tak boleh kau. Faham? Jadi kadang-kadang pandangan rakyat itu wajib kita beri perhatian. Tak? Kita ada tanah sebagai harta, kena bayar zakat tak? Tak kena zakat. Mana ada zakat tanah? Zakat rumah? Tak ada zakat rumah. Yang ada meniaga tanah, ada zakat perniagaan. Niaga rumah, zakat perniagaan. Dia duduk faham bila ada tanah jual, kena bayar zakat. Zakat ke mana? Dia bukan niaga tanah. Dia zakat ni orang ada lembu kambing, zakat ternakan, zakat galian, zakat tanaman. Faham? Ada tanah, orang tak kena zakat. Jual tanah, jenis meniaga tanah, barulah kena zakat. Perniagaan itu berlangsung selama setahun, cukup haul. Sekian lagi benda ni ada gambar-gambar pula ni. Longgokkan sampah di Muzium Losong sebagai contoh. Telangat banyak
Apakah hukum kerajaan negeri biar aku tengok penuh apa? Jadi ada orang kata sebab cuti sekolah pelancong mari buang sampah merata-rata. Salah. 2 bulan lepas dah kita tengok. Bertamu-tamu, cenering, durian burung, seberang takir, busuk kohong nyanyi kau orang. Apa jadi berlaku? Sebab masalah daripada pimpinan atas sekali. Faham tak lagi? Kita jadi kalau rumah kita hanya sekali anak kita buat, salah ayah tu juga. Faham lagi? Kita tidak pantau. Kita tak boleh lepas tangan. Faham? Kita token buka kedai 100,000 modal, kita latih ni manager, ni staff, ni bahagian ni kita senang lenang duduk Kuala Lumpur. Lepas tu mampu kedai kita. Tak boleh. Kita kena tengok kok. Pastikan manager kita buat kerja, pastikan staff kita ikut pandangan manager dan sebagainya supaya jalan dengan betul. Kalau kita jadi menteri besar, pastikan terjalan hak mau tengok siapa. Aku menteri besar, aku nak tengok siapa. Bapa jadi siapa gini? Panggil esko. Bapa jadi gini. Esko akan jawab, bapa jadi gini. Oh, jadi molek. Tu nak? Masing-masing duduk dalam rumah, belaka duduk main Facebook. Nak nampak apa ni? Betul mula ni. Kenapa? Image orang Terengganu tercemar. Sangat kotor. Dia orang ambil gambar. Tepi-tepi jalan, berhenti kereta bas, dia nampak banyaknya sampah di negeri Terengganu ini. Betul tak? Kita nak jadi hak-hak berkat sejahtera. Berkat warna busuk kohong. Lori rosak. Dah, kita boleh buat belaka. Lori ni duit kerajaan berapa? Bilion. Okey? Bukan 200 ya. Bilion. Mana lori tu ambil celah kuku dia. Ambil lori 40 t, siu. MB sayang itu serah. Turun dari langit lori, seru. Minta maaf lah. Tolong tegur siang ni pasal apa? Perjuangan kita ni, perjuangan rakyat untuk melihat sebuah pemerintahan yang sangat baik. Betul tak? Jadi kalau kita berhenti kereta kerana Johor Melaka tengok Allah lapar, cenering kita nyanyi tengok bosok kohong depan rumah orang. Malam lalu dekuk Kampung Baru Segada atas sikit. Kampung Banggum dia, kampung tu orang makan dak ditelang. Kampung dia Banggur Kemang, Kemang mau dak telang. Dah. Panas apa ngelalak apa ni? Allah. Lalak ni sosok gini lalak. Nak. Kita buat jadi molek lah. Betul mula. Nak dengar luahan rasa rakyat. Dia jadi molek negeri. Dah orang lalu kau tengok. Dekat Batu Nang bawah sikit nak pergi tangkap Kubang Jela. Pampung apa? Orang duk lalu, orang mai dari Kota Baru, orang dari Kuala Lumpur tengok sini losong turun dari Bukit Losong, ambil kanan tengok siapa pergi pasar cabang. Tinggi pada kepala orang siapa. Nak, orang duk tengok. Lalu 2,000 3,000 buah sehari. Nak masuk Bandar Terengganu ni kan. Allah kotornya Terengganu. Allah. Negeri siapa? Betul mula jadi comel. Apakah hukum buat sembelih korban tepi masjid, daging kantung, beranda masjid, bau darah sisa sehingga berminggu membusuk? Hukumnya haram. Kalau mana? Kalau membusukkan masjid. Kita masuklah masjid, lepas ada nyamuk, pop. Buanglah masjid, haram. Dah bau yang mau. Dah apa? Benda kotor haram di masjid. Jadi kalau boleh jauh daripada masjid, sekira-kira bau itu tidak masuk dalam masjid. Kerana tugas kita mewangikan masjid. Tak ada masalah kita nak buat tutup pintu masjid apa semua, sesat tanah semua baru buka itu. Kerana apa? Nabi cukup suka mewangikan masjid. Kita busuk kohong, orang naik tangga masjid, bosok, bau perut lembu. Kenapa kita dekatkan dengan rumah Allah? Rumah kita wangi, rumah Allah jadi busuk. Apakah hukum orang yang datang ke masjid guna air mandi untuk mandi? Air masjid. Dia ada rumah dah tapi mandi di masjid. Hukumnya harus kalau dia yang bayar air masjid. Tapi adakah yang mari mandi masjid tu dia bayar air masjid? Tak. Dia tak mau bayar air dia supaya masjid dapat bayar, dia mandi free, mandi di masjid. Ramai lagu tu. Nak duduk kat sungai, mandi sungai. Duduk kat masjid, berok masjid. Jangan main-main. Hukumnya haram kalau kita sengaja menggunakan harta-harta yang disabilkan, diwakafkan untuk masjid.
Doktor ahli Jumaah apa tua baru lagi tengok. Orang sabilkan air untuk minum. Buat tempat minum. Dia mari Allah bahan wuduk. Haram. Padahal wuduk itu perintah Nabi. Haram. Kenapa? Tak kena dengan wakaf. Nah. Tok Imam basuh rezek sejik. Bukan masjid ni lah. Agak tunggal. Basuh rezek. Tok Siak basuh Vespa. Dah, siapa nak marah? Tok Bilal awak balik makuk pinggang rumah. Haram. Pengusi masjid ambil kapek masjid, nikah anak rumah. Haram. Ke tak ngaji kitab ke kuana ni? Apa tu dengar molek jangan marahlah kalau kita khabar hukum. Mudak haji dengar pula. Kita tengok drama ada begini. Drama mana ada hukum mereka. Mu tengok uping-uping ada hukum ni. Kena mendalami hukum. Haram ambil kapek masjid buat nikah rumah. Haram. Buka kitab Tufah Ibn Hajar. Nihayah Syekh Ramli. Jelas. Tak. Kitab Ghurarul Bahiyah. Syekh Zakaria Al-Ansari. Jelas. Tikar masjid. Wali rumah. Letak pengantin. Haram. Kata nak nikah nak pergi molek duduk atas kapek. Mak dia kata. Dah kapek. Beli kedai. Lepas tu kau buka kedai kapek. Supaya tak ambil kapek sejik. Dah kita kenang kapek sejik. Kenang kapek sejik, ambil pengantin tu, usung buah atas sejik. Hukumnya harus kapek masjid, dia temari duduk atas kapek. Boleh. Ni banyak berlaku lah kampung. Bang kapek sejik terus. Asal kelawar muka. Duduk atas tu. Dah lah haram dah. Bukan marah, tolong khabar dah. Betul mula. Hujan turun lebat, katik baju ketubah tak dengar 40 orang. Ana buat kau ni. Syarat dia 40 orang dengar ketubah. Tiba-tiba hujan lebat. Nak buat kau ni. Suruh hujan tu berhenti. Kata ulama, jika kita membaca yang wajib dalam semayang, sekurang-kurangnya al-isma' binafsih, mendengarkan telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang-kurang. Tetapi jika orang itu semayang pada tempat yang bising, umpama hujan atau bunyi sesuatu mesej contoh, maka jangan dilawan bunyi itu. Baca macam biasa walaupun tak dengar, sekira-kira berhenti hujan dapat dengar balik, sah dah. Maka dimaaf sama macam dalam bab khutbah. Faham tak lagi? Jangan pergi marah hujan pula. Khutbah macam biasa dimaafkan. Kenapa? Kerana kalau ditakdirkan berhenti hujan, dengar macam biasa. Soalan seterusnya, lebih 9.30. Soalan yang terakhir. Lain ni Ustaz lain jawab dah. Mana tadi? Apakah hukum baca Fatihah dalam salat panjang pendek tak betul? Contohnya tepat sepatut baca panjang, baca pendek, tepat sepatutnya baca pendek, baca panjang. Allahu Akbar, dia kata akbar. Adakah sah salatnya? Begini. Kalau orang itu baru belajar Quran, belum lagi pandai, dimaafkan. Bila dimaafkan itu, jikalaulah dia tersalah dan dia tak dapat menyebut yang betul. Contohnya tak dapat sebut huruf dengan tepat. Faham tak? Dia kerah lidah dia, maka dimaaf untuk dirinya, tidak boleh menjadi imam. Faham? Tapi kalau orang yang tidak belajar, baca salah, tidak sah semayangnya. Yang kata maaf kalau salah tak betul itu, orang yang sedang belajar masih belum pandai. Budak-budak baru belajar kan? Masih tak pandai lagi, banyaklah dia baca Fatihah tu salah. Maka dikira sah di sisi fiqh. Kerana nak menjinakkan dia dengan solat. Akbar gua ni. Allahu Akbar itu, lafaz itu dipanggil takbir. Kalau Allah saja bukan takbir, itu lafzul jalalah. Kalau akbar bukan takbir, itu isim tafdhil. Takbir ini mesti dua perkataan. Allahu Akbar. Faham? Alif hamzah jumpa dengan kaf. Kaf itu mati. Bunyi ak. Tiba-tiba akbar. Ada tak orang? Allahu Akbar. Ada? Tak ada. Tapi kadang-kadang kaf mati itu dilebihkan akan sukunnya, maka seolah-olah Allahu Akbar, macam kebar.
itu dimaafkan. Yang tak boleh Allahu Akbar. Kebar. Dieja dengan jelas. Faham tak ke? Nak tu belajar Quran. Tak apa kita baca tak sedap. Sekurang-kurang betul sudah. Nah, yang naknya betul. Tapi dah kalau tak belajar, baik tak betul lah. Bila tak betul Fatihah, tidak dikatakan Fatihah. Maka bila tak betul, walaupun baca, kira tidak baca. Bila dikira tidak baca, la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah semayang orang yang tidak membaca Fatihah. Kata ulama, walaupun dia sudah baca, cuma dia baca dengan cara yang salah, dikira tidak membaca. Wallahu a'lam. Akhir sekali ada satu lagi, tiap malam ada hadiah daripada Prima Valley Boutique, jubah eksklusif saiz S malam ni, warna putih. Siapa nak saiz S, bangun dan jawab soalan. Ada saiz S. Jawab soalan. Kita tanya, dia jawab. Bukan soalan agama. Kalau soalan agama pun mudah-mudah aja. Ada siapa nak? Dah. Nak semayang pula ni. Saiz S. Boleh jawab tak? Nak jawab macam ni. Dia. Nama apa? Amir Hamzah. Amir Hamzah. Orang mana? 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 Dia mari di sini. Mari di sini. Mari dengar kuliah. Mari kuliah. Tak apa, betul. Amir Hamzah. Umur berapa dah? 26. Isteri orang mana? Tak boleh. Apa? Tak mampu? Tak jumpa ni. Tak jumpa lagi. Hebat benar pada tak jumpa lagi. Baik, soalan dia mudah je. Dalam soalan agama boleh? Okay, nak agama ke ilmu alam? Agama ke geografi? Pilih. Soalan boleh. Tentang agama atau soalan umum, geografi? Soalan geografi, ilmu alam boleh? Boleh okey. Ketika Gunung Toba di Sumatera meletup, letupan yang sangat dahsyat itu, bilakah berlaku peristiwa itu? Tak tahu? Tak tahu Tahu. Kata pakar sejarah lebih kurang 70,000 tahun yang dulu. Okey. Baik, bila dah meletup tu, pecahlah gunung tu. Tinggal 1/3 bahagian bawah itu, kawahnya. Berapakah luas kawah itu? Ini bukan 50 ya. Nak jawab mudah-mudah. Tak tahu? Tak tahu. Okey. Tak apalah. Lepas meletup itu, lebih kurang 5,000 tahun lepas meletup, dia timbul pula anak gunung berapi yang baru. Apakah nama pulau anak gunung berapi itu? Tak tahu juga. Tak tahu lah? Tak tahu juga. Tanya orang Malaysia lah. Tak apa Boh merah yang berlaku tahun 1926 di Terengganu hari itu. Bilakah hujan lebat yang pertama turun sampai membawa kepada bah? Berapa bulan? Tahun 1926. Dia sejarah tak mesti kita hidup macam tu. Faham tak? Sejarah ni membaca dah. Tak ingat kau? Kawasan baru. Kawasan mana? Koya naik atau Kipson apa? Tu bukan kawasan tu, tak kena bah. Itu mu tengok gambar kau naik Gipso. Tak apalah, tak tahu. Soalan mudah lagi. Antara di Bukit Payung tenggelam pada 26 hari bulan Disember 1926. Bilakah tenggelam cabang 3? Dah. Tanya negeri kita lah mu. Sumatera mu tahu, Terengganu mu tahu, Mukaruk semua ni. Dah lem nak tanya aku jumpa.
Neh. Okey. Jarak berapa batukah? Duduk mana dia kata? Mana? Mane, jambatan Mane. Melalu tak jambatan Mane? Lalu. Betul tak? Betul. Berapakah panjang jambatan Mane? Batu. Hei, sebatu mengarut. Mana pelawak kata? 600 kaki. Panjang. Panjang. Jambatan Mane, bukan jambatan Tamamu. 200 meter. Dah ada jawab. Bilakah dia siap dibina? Tahu apa? Dah kampung mudah tu. 1960. Salah, dekat-dekat lah, tak apalah. 1965, di banner 1963, siap 65, dekat-dekat lah, apalah, maaf lah, ambil lah. Akan mulai okey. Terima kasih. Ada dia. Nak pergi semayang pula. Esok mari pula tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna 'allamtana 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.